Assalamualaikum guys, welcome back to Kerul Series. Yang mana baru sampai ke channel Kerul, kalau anda suka dengan konten-konten daripada channel ni, anda boleh tekan butang subscribe yang ada dekat bawah ni. Jadi topik yang kita akan bahaskan pada hari ni adalah berkenaan dengan seorang lelaki yang membunuh dua orang adik-beradik, iaitu kakak dan juga adik dia dalam waktu yang serentak, dalam waktu yang sama, dekat rumah yang sama. Kedua-dua mangsa adalah berjantina perempuan. Punca dia adalah cinta si pelaku ni ditolak oleh mangsa dan menyebabkan mangsa dibunuh. Okey, tak nak buang masa, let's jump into the video. Dalam kes ni ada 3 orang yang terlibat guys. Yang pertama adalah pembunuh tu sendiri yang bernama Heru Erwanto yang berasal dari pelosok Kelantan, Kediri di Jawa Timur. Heru berumur 25 tahun dan dia bekerja sebagai pemandu sambilan dekat wilayah Sidoarjo. Yang kedua pula adalah mangsa yang pertama dikenali sebagai Dia, berumur 13 tahun dan juga dia merupakan seorang pelajar sekolah. Dan yang terakhir adalah mangsa yang kedua dikenali sebagai Dira, berumur 20 tahun dan juga dia merupakan kakak kepada Dia yang mangsa pertama tadi tu guys. Pada mulanya Heru ni datang ke rumah mangsa pada 6 hari bulan September 2021, iaitu pada hari Isnin yang lepas guys. And then dia datang tu pada waktu malam. Tujuan dia datang tu adalah untuk menyampaikan isi hati dia yang terpendam selama ni dekat Dira. Heru ni guys, dia ada perasaan terhadap Dira semenjak dia bekerja dengan mak bapak Dira dekat warung kedai kopi yang dimiliki oleh mak bapak Dira. Dikatakan sejak daripada tu lah yang si Heru ni kenal dengan Dira, and si Heru ni pun mula jatuh cinta dengan Dira. Okay guys, rumah Dira ni berada di Dusun Widoro, Sukun Desa Widoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Ketika Heru datang ke rumah diorang, pada masa tu mak bapaknya Dira ni masih lagi berada dekat warung kopi mereka, masih lagi bekerja. Cerita dia guys, berdasarkan daripada keterangan pihak polis Indonesia, selepas Heru sampai ke rumah Dira tu, diorang ni sempat berbual sekejap guys antara Dira dengan Heru. Dan tak lama lepas tu diorang ni mula bertengkar. Dikatakan pertengkaran tu bermula sebab Heru merasakan yang kedatangan dia ke rumah Dira tu seolah-olah ditolak. Dira macam dah tak nak dengar apa-apa yang Heru cakap dah. That's why lah si Heru ni macam mula keraskan suara dia, and then pertengkaran pun mula berlaku di antara mereka sampailah berlakunya adegan tarik menarik tangan gitulah. Ni apa yang Heru cakap lepas dia kena tangkap tau. Disebabkan berlakunya tarik-tarik tu, bila adiknya si Dira ni nampak, dia macam nak protect kakak dia lah, takut apa-apa yang berlaku dekat kakak dia kan. So dia pun tak cakap banyak, dia pun terus ke dapur untuk mengambil pisau untuk protect kakak dia guys, untuk tolong kakak dia. Jadi bila dia dah ambil pisau tu, and dia bawa pisau tu ke depan, bila dia sampai kat depan, si Heru ni nampak. Bila Heru ni nampak, apa lagi, dia terus pegang tangan dia, and dalam pada masa yang sama, dia ni masih pegang pisau tu tau. Dalam pergelutan tu, akhirnya si Heru ni pergi tolak pisau tu ke arah leher dia guys, and then dia pergi kelar lehernya Dia tu. Dia pun jatuh tersungkur layu dan darah dia keluar dengan sangat banyak guys. Bila kakak dia nampak yang adik dia dah tersungkur, dah terbaring macam gitu kan, dia terus jerit kuat-kuat guys, macam orang kena histeria tau. Dia macam tak keruan lah, gila kau, adik kena bunuh depan mata kot, dengan darah keluar apa semua depan mata. Memang tak boleh kontrol lah kan dia punya perasaan tu. So bila Dira ni jerit, yang si Heru ni pula jadi panik, ketakutan guys. Sebabnya guys, dia tak sengaja pun nak bunuh Dia sebenarnya. Benda tu semua tak dirancang. Jadi si Heru ni pun dalam pada masa dia tengah panik tu, dia tak tahu macam mana nak tenangkan si Dira ni. Dia terlampau takut kalau ada orang dengar jeritan si Dira. Tanpa fikir panjang, si Heru ni pun terus cekik lehernya Dira dalam keadaan Dira tengah baring. And then si Heru ni masa tu dia dekat atas badan Dira tau, and then dia cekik macam gitu tau. Beberapa ketika selepas tu, Dira pun meninggal dunia dekat situ guys. Kemudiannya si Heru ni pergi angkat kedua-dua mangsa ke belakang rumah mereka, and then bila sampai je dekat belakang rumah tu, dia terus campakkan jasad Dira and Dia ke dalam perigi yang berkedalaman 6 meter guys. Selepas dia campak kedua-dua jasad tersebut, dia pun cuba untuk larikan diri dia. Tapi tak lama lepas tu, dia ni pergi patah balik ke rumah tadi tu untuk mencuri kereta dan juga 5 buah telefon bimbit guys. Dia curi kereta tu, dia nak jual kereta tu, and then dia nak jual telefon bimbit tu supaya dia boleh dapat menampung kos dia untuk melarikan diri daripada pihak polis. Itu apa yang dia fikir pada mulanya. Menjelang tengah malam, ibu kepada kedua-dua mangsa tu pun balik ke rumah. Dia jadi curiga guys, sebab pagar yang dekat depan rumah diorang tu terbuka, and then dia tengok dekat situ kereta diorang tak ada tau. Jadi dia pun masuk ke dalam rumah, and then dia cubalah panggil kedua-dua anak dia tu, Dia, Dira. Tapi tak ada satu suara pun yang menyahut panggilan dia tu. And dia cuba untuk mencari lagi orang dekat dalam rumah tu, tak jumpa-jumpa juga guys. Sehingga kan dia ternampak beberapa kesan darah yang berada dekat atas lantai guys. Tak tunggu lama, dia terus call suami dia, and suami dia pun
terus bergegas ke rumah mereka guys. Sampai je suami dia dekat rumah tu, diorang pun terus buat panggilan polis untuk buat polis report terhadap kehilangan kedua-dua anak mereka dan juga kehilangan kereta mereka guys. Tak lama lepas tu polis pun sampai ke tempat kejadian dan polis cuba untuk menjejak kesan darah tu guys. Kira polis cuba untuk follow kesan darah tu pergi ke arah mana tau. And finally diorang follow semua, and kesan darah tu membawa diorang semua ni ke sebuah perigi di belakang rumahnya diorang tu. Dan di situ mereka menjumpakan kedua-dua jasad anak mereka yang berada di dalam perigi tersebut. Mula-mula diorang tak nampak apa-apa pun. Bila diorang suluh dengan lampu suluh, diorang nampak ada helmet. Bila diorang angkat helmet tu, barulah diorang nampak kedua-dua jasad yang berada dekat dalam perigi tu guys. Diorang angkat semua, and then bila diorang nampak ada kesan tikaman dekat pada lehernya si Dia tu, kemudiannya polis terus klasifikasikan kes ni sebagai kes bunuh guys. Jadi polis pun terus mulakan tindakan mereka dengan mencari kereta yang hilang, yang kereta yang dekat rumah tu, yang kereta tu yang hilang tu kan. Tak lama lepas tu polis dah jumpa kereta tu. Sekejap je guys. Masa tu kereta tu berada dekat kawasan tambak sawah, iaitu kira-kira 2 km daripada rumah mangsa. Tak jauh pun. Dan kereta tu diparkingkan dekat tepi jalan guys, tanpa ada pemandu. Bila polis datang kat situ, dia tengok kereta tu parking kat tepi jalan, and then tak ada pemandu dekat dalam tu, tak ada orang dekat dalam tu. Beberapa jam kemudiannya pihak polis dah jumpa si Heru ni, yang di mana masa tu Heru ni berada dekat sebuah hotel di wilayah Sedati. Walau macam mana pun si Heru ni dia dah tahu dah awal-awal yang polis dah sampai dekat hotel tu guys. Time ni lah aksi kejar mengejar antara polis dengan Heru ni berlaku. Sebenarnya guys, polis dah tembak satu das dekat udara tau. Kasih suruh berhentilah kan, jangan terus lagi lah. Tapi dia degil juga, tak cakap banyak, polis terus tembak aja kaki dia tu. Tersungkur back member. Polis terus tangkap dia and dia dibawakan ke balai polis Sidoarjo. Masa soal siasat tu, Heru pun mengaku yang dialah orangnya yang membunuh kedua adik-beradik tu guys. Dia cakap dia menyesal dengan tindakan dia tu. Sebenarnya pada mulanya dia datang ke rumah bukannya untuk membunuh. Dia tak ada niat pun nak bunuh diorang tu semua. Dia datang untuk membincangkan masalah yang berlaku di antara dia dengan Dira dan juga mak bapak Dira guys. Mungkin ada some konflik dekat situ, and then dia tak nak familynya Dira ni and mak bapak dia mengata pasal dia. Dia cakap macam gitu guys. So dia datang kat situ, dia nak bincang lah dengan Dira kan, supaya nak settlekan benda tu. Dalam pada masa yang sama juga guys kan, dia ni nak confess dia punya cinta dekat Dira guys. Dia punya perasaan tu guys, tapi benda lain pula yang jadi guys. So, cerita pasal Heru ni habis dekat sini je lah. Apa yang Heru rasa, si Heru ni kemungkinan mempunyai satu sikap panas baran guys. Dia tak boleh kontrol dia punya emotion dia tu. Dia tak boleh kontrol dia punya tindakan dia. Terlalu ikutkan hati sangat tau, tanpa memikirkan apa kesudahannya. So guys, kita ambil je lah kisah ni sebagai salah satu iktibar kepada kita semua, supaya kita boleh berfikir dengan sewarasnya sebelum melakukan apa-apa tindakan guys. Sepatutnya memang apa yang kita perlu buat, kita memang kena fikir dulu, kita kena plan dulu apa yang kita buat. That's all from Carol Series. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.